Okay, selamat sejahtera kepada kawan-kawan saya and also Puan. Saya hari ini nak present tentang sebenarnya falsafah dan isu semasa. Kat sini kita punya tajuk adalah naturalism, yang tu ideologi naturalism. Tajuk ni kita yang pilih. Kumpulan kita ada 6 orang. Nama saya Cik Gedisan, son of Kunasegaran. Nombor matrik saya B0822102000. Saya hari ini part saya adalah pengenalan. Saya nak explain tentang pengenalan. Pengenalan naturalism. Dalam seni dan sastra, naturalism menggambarkan kehidupan manusia secara objektif dan realistik. Keduanya, aliran ini muncul sebagai tindak balas kepada romantisme yang lebih suka mengidilkan kehidupan dan menekankan imajinasi dan emosi pada abad ke-19. Sebaliknya, ia menumpukan perhatian kepada masalah yang dihadapi oleh orang ramai dalam bidang sosial, ekonomi dan juga psikologi. Naturalism menekankan, menggambarkan yang objektif dan tidak memihak, yang bermaksud bahawa penulis atau seniman tidak cuba mengatur atau mengubah gambar atau cerita mereka. Seterusnya, naturalism juga menganggap manusia sebagai sebahagian daripada alam dan persekitaran mereka. Seterusnya, fokus aliran ini adalah tentang bagaimana elemen alam sekitar dan lingkungan mempengaruhi kehidupan manusia. Lastnya, menurut teori naturalism, manusia tertakluk kepada hukum alam dan setia terpengaruh oleh persekitaran mereka. Seterusnya, latar belakang naturalism. Yang pertamanya adalah latar belakang naturalism adalah idea yang muncul dalam sastra abad ke-19. Aliran ini menggambarkan cara kehidupan manusia dipengaruhi oleh elemen alamiah seperti persekitaran, keturunan dan juga naluri. Seterusnya, falsafah ini menekankan bahawa kita boleh memahami dunia melalui pengamatan dan penyelidikan ilmiah. Seterusnya, dengan menekankan pengamatan dan penyelidikan tentang kehidupan manusia, naturalism dalam sastra juga meluluskan pendekatan ini. Naturalism muncul sebagai tindak balas terhadap romantisme yang dahulunya mendominasi sastra. Romantisme mengutamakan perasaan, imajinasi dan kebebasan individu. Emile Zola adalah salah seorang individu yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap evolusi naturalism. Ia menekankan hubungan manusia dan persekitaran mereka dan elemen alamiah yang mempengaruhi kehidupan manusia. Nama saya Kumaran Krishnan. Saya terangkan tentang naturalisme, iaitu penyataan masalah. Penyataan masalah tentang naturalisme adalah bagaimana aliran ini dapat mempengaruhi cara kita melihat dan memahami dunia di sekitar kita. Naturalisme menolak idealisasi dan romantisme dalam seni dan lebih memilih untuk menggambarkan kehidupan sehari-hari dengan cara yang jujur dan objektif. Naturalisme dalam seni visual sering menghasilkan karya yang sangat realistik. Gustav Courbet yang terkenal dengan lukisan realistisnya yang menggambarkan kehidupan pedesaan dan pekerja adalah contoh yang baik dari artis naturalis. Naturalisme menghasilkan karya sastra yang menggambarkan secara objektif kehidupan manusia. Dalam kehidupan seharian, naturalisme boleh membantu kita memahami dunia kita dengan cara yang lebih objektif dan realistik. Tanpa membuat penilaian yang berlebihan atau idealisasi yang tidak munasabah, kita boleh melihat kehidupan manusia dan alam semula jadi dengan lebih jelas. Dalam kesimpulan, penyataan masalah tentang naturalisme adalah bagaimana aliran ini dapat mempengaruhi cara kita melihat dan memahami dunia di sekitar kita. Untuk aliran ini berpendapat bahawa seni harus mencerminkan realitas yang ada, baik itu keindahan maupun keburukan. Objektif kajian. Objektif utama adalah untuk menganalisis kesan naturalisme dalam kesusastraan. Kedua, ini melibatkan penerokan bagaimana naturalisme telah mempengaruhi perkembangan kesusastraan, termasuk gaya penulisan, tema yang dibangkitkan dan pendekatan untuk menggambarkan watak dan kehidupan manusia. Tujuannya adalah untuk menentukan implikasi moral dan etika naturalisme. Ia termasuk kajian tentang cara karya naturalis menggambarkan sifat manusia, hubungan antara orang dan alam sekitar, dan isu sosial dan moral. Ia melibatkan penyelidikan tentang bagaimana prinsip naturalisme masih tercermin dalam karya sastra.
serta bagaimana pandangan naturalistik boleh menyumbang kepada pemahaman kita tentang manusia dan masyarakat hari ini. Terima kasih. Nama saya adalah Muhammad Firdaus bin Muhammad Saleh. Saya ingin menceritakan tentang individu. Tabata kajian tentang naturalisme ke atas individu dari segi politik telah menjadi subjek yang menarik perhatian dalam kalangan sarjana politik dan pemikir politik. Naturalisme dalam konteks ini adalah merujuk kepada pandangan bahawa manusia dan masyarakat terikat oleh undang-undang sebelum jadi alam semesta. Dan politik adalah refleks daripada keadaan sebelum jadi tersebut. Kajian dari segi politik. Kajian ini telah memberikan wawasan yang penting tentang bagaimana orang berinteraksi dalam sistem politik dan bagaimana alam sekitar manusia boleh melihat kekuasaan dan pengaruh politik. Yang kedua, individu diharapkan untuk bekerjasama untuk kebaikan bersama dan mengambil tindakan yang adil untuk kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, dari segi ekonomi, kajian menunjukkan bahawa faktor menjadi seperti genetik, alam sekitar dan warisan budaya memberikan peranan penting dalam membentuk percenderungan seseorang terhadap wang. Poin kedua, warisan budaya juga memainkan peranan penting dalam menentukan sikap dan tingkah laku ekonomi individu. Yang ketiga, pendidikan dan pembangunan kemahiran. Kita boleh membantu orang ramai dalam mengatasi halangan alam sekitar dan semua jadi yang mungkin menghalang mereka daripada menyampaikan kejayaan tersebut. Last sekali, dari segi sosial. Kajian dalam mentabati bahawa faktor genetik memainkan peranan penting dalam menentukan ciri-ciri sosial seorang individu. Yang kedua, pendidikan telah menunjukkan bahawa faktor fizikal seperti keadaan kewangan, pendidikan dan budaya juga memainkan peranan penting dalam membentuk sosial seorang individu. Yang ketiga, perkembangan sosial individu yang terdedah kepada persekitaran yang menumpukan pada nilai sosial yang positif dan peluang pembangunan yang baik cenderung untuk meningkat. Saya akan membentangkan tentang naturalisme masyarakat dari segi politik, ekonomi, dan sosial. Dari segi politik, tindakan politik manusia menunjukkan bahawa manusia adalah makhluk yang berjuang untuk kelangsungan hidup dan kepuasan diri. Kepuasan diri ini disebut sebagai kehendak dan kepentingan hidup. Kepentingan individu sering mengatasi kepentingan kolektif. Ini mungkin mempunyai kesan ke atas dinamika politik masyarakat. Cara keadaan semula jadi manusia dan nilai semula jadi akan mempengaruhi struktur politik masyarakat. Dari segi ekonomi pula, bergantung pada sumber alam boleh menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dalam jangka masa yang panjang. Penggunaan sumber daya alam yang tidak mempan dan tidak bertanggungjawab boleh menyebabkan kerugian sangat besar pada alam sekitar yang terjejas. Jejaskan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan cara yang negatif seperti kehilangan sumber pendapatan dan kualiti hidup yang sangat rendah. Manakala daripada segi sosial, menunjukkan bahawa cuaca dan iklim memainkan peranan besar dalam cara manusia bertindak. Menunjukkan bahawa faktor biologi memainkan peranan penting dalam membentuk struktur sosial masyarakat. Individu juga yang mempunyai kecerdasan yang tinggi mungkin cenderung mempunyai akses kepada peluang pendidikan yang lebih baik dan mempunyai kedudukan sosial yang lebih tinggi. Nama saya Muhammad Amin Syarifuddin bin Mazali. Hari ini saya akan membentangkan topik negara iaitu bahagian politik. Pertama sekali, naturalisme mengakui bahawa perkembangan semula jadi masyarakat manusia menghasilkan negara dan sistem politiknya. Yang kedua, faktor alam sekitar ini boleh memberi kesan kepada pembangunan sistem politik dan kebijakan negara. Yang ketiga, mengimbangi alam sekitar dengan keperluan manusia, negara dan sistem politiknya juga perlu mengambil kira nilai-nilai semula jadi. Seterusnya adalah daripada segi ekonomi, sumber daya alam adalah antara komponen semula jadi yang paling berpengaruh dalam menentukan potensi ekonomi sesebuah negara. Yang kedua, iklim yang baik untuk pertanian dan pelancongan akan memberi mereka kelebihan kompetitif dalam bidang ini. Yang ketiga, sumber semula jadi mungkin memberi negara kelebihan keupayaan untuk memanfaatkan sumber tersebut bergantung pada manusia, seperti kepimpinan yang baik, kebolehan pengurusan dan kebijaksanaan ekonomi. Seterusnya, daripada segi aspek sosial,
Naturalisme menekankan betapa pentingnya pemahaman tentang perkara semula jadi yang memberi kesan kepada manusia. Contohnya, boleh membantu kerajaan mengambil tindakan untuk menghalang rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Yang kedua, penting untuk memahami cara manusia berinteraksi dengan alam sekitar mereka. Yang ketiga, pemahaman yang terlalu sempit ini dapat menyebabkan negara gagal memahami kepelbagaian masyarakat dan keperluan yang berbeza. Itu saja daripada saya. Selamat sejahtera. Nama saya Navinish Megnathan. Saya ingin membentangkan langkah penambahbaikan tentang naturalisme. Kita terdapat beberapa penambahbaikan yang boleh dilakukan untuk menambah baik ideologi naturalisme dan membawa manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Pertama sekali, menyedari bahawa manusia juga sebahagian daripada alam semula jadi. Sebagai contoh, menyekat akses kepada sumber semula jadi yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia boleh mewujudkan kesukaran dan ketidakadilan bagi masyarakat yang bergantung kepada sumber semula jadi. Tambahan pula, pendidikan alam sekitar dan kesedaran alam sekitar juga harus menjadi sebahagian daripada ideologi naturalisme. Dengan meningkatkan kesedaran alam sekitar, setiap individu akan mengambil tindakan positif terhadap alam semula jadi. Akhirnya, diharapkan dengan langkah-langkah ini, orang ramai akan dapat merasakan kesan naturalisme dengan meningkatkan pemahaman mereka. Seterusnya, ingin membentangkan kesimpulannya, menurut ideologi ini, tiada sesuatu dalam kehidupan yang tidak dapat dijelaskan secara rasmiah dan ilmiah. Seterusnya, ideologi naturalisme mempunyai baik dan buruk. Teori naturalisme menekankan bahawa penyelidikan ilmiah dan pengamatan adalah cara yang boleh membantu manusia memahami dunia dengan lebih baik. Oleh itu, ideologi ini telah banyak menyumbang kepada kemajuan pengetahuan manusia, terutama dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Ideologi ini sering mengabaikan aspek spiritual dan sifat manusia sebagai makhluk yang mempunyai keperluan dan keinginan yang lebih daripada sekepayang. Akhir sekali, ideologi naturalisme memainkan peranan besar dalam pembangunan pengetahuan manusia. Oleh itu, memahami dunia dan kehidupan kita dengan cara yang seimbang adalah penting. Terima kasih.